Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, bertemu lagi kita dalam Surat Bicara Ilmu untuk kali ini. Dan pada kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu topik berkaitan dengan mendengar. Mendengar ni adalah satu proses yang salah satu kemahiran komunikasi yang asas, yang paling penting dalam kehidupan kita, dan saban hari kita tak boleh lari daripada mendengar. Dan mendengar ni adalah satu proses kognitif yang memerlukan perhatian, penumpuan dan usaha supaya ia akan memberikan satu makna yang jelas kepada kita berdasarkan apa maklumat yang cuba disampaikan kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari kita tak boleh lari daripada proses mendengar. Setiap orang dia berkomunikasi. Apabila berkomunikasi, maka di situ akan adalah orang yang berbicara dan ada yang mendengar. Dan kita juga akan berperanan sebagai pembicara, dan kita juga akan kadang-kadang kita akan berperanan sebagai pendengar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mendengar ni adalah satu benda yang sangat pentinglah dalam kehidupan kita. Namun demikian, berapa ramai dalam kalangan kita ni yang betul-betul mempraktikkan ataupun suka mendengar dalam arti kata yang sebenarnya. Tapi kalau kita tengok, ramai orang di kalangan kita ni, dalam masyarakat kita, ramai yang suka berbicara, ramai yang suka berborak-borak dan sebagainya. Tak ramai sebenarnya yang betul-betul suka mendengar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mendengar ni dia penting kepada kita setiap hari. Baik, kenapa ia penting? Ada beberapa sebab kenapa mendengar ini penting. Yang pertama ialah kita kena tengok kembali pentingnya mendengar. Kenapa? Yang pertama ialah mendengar ini penting sebab adalah untuk kita belajar. Kita mendengar untuk kita belajar memahami orang lain, kita belajar untuk memahami diri kita, kita belajar untuk memahami alam persekitaran kita, dan kita belajar untuk kita mengetahui perkara-perkara yang tidak kita ketahui sebelum ini dan yang perlu kita alami. Jadi bila kita kata kita mendengar untuk belajar, maka kita akan menganalisis maklumat-maklumat yang kita dapati itu untuk kita jadikan sebagai ilmu dan juga maklumat kepada kita. Itu yang pertama, kepentingan belajar. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, mendengar ni penting kepada kita adalah untuk kita membina perhubungan. Setiap orang mereka suka untuk membina hubungan dengan orang lain, suka berkomunikasi, suka berinteraksi dan sebagainya. Jadi bila kata-kata kita berinteraksi dengan orang lain, bila kita nak membina perhubungan, maka di situ akan wujudlah pembicara dan juga pendengar. Jadi bila kata-kata kita nak berbicara, sudah semestinya setiap orang dari segi psikologinya manusia ni, dia suka bercakap atau berkomunikasi atau berhubung dengan orang yang suka mendengar. Sebab apa? Sebab manusia ini suka didengari. Okey, itu yang kedua. Yang seterusnya tuan-tuan, yang ketiga, mendengar ni adalah untuk kita mengelakkan konflik. Pentingnya mendengar adalah untuk kita mengelakkan konflik. Okey. Sebab apa? Sebab konflik ni wujud bila adanya perbezaan pendapat. Bila perbezaan pendapat, kalau katalah kedua-dua pihak tidak mahu mendengar, kedua-dua pihak ingin cuba untuk menegakkan hujah masing-masing, pendapat yang masing-masing berbeza itu, maka di situ akan wujud konflik. Contoh yang paling mudah begini. Contoh yang paling mudah, kalau kita tengok dalam keluarga kita, anak-anak kita dan juga kita sebagai ibu bapa. Anak-anak kita ni dia suka bercakap, suka bercerita dan sebagainya. Jadi kalau kita ibu bapa ni tak mahu mendengar apa yang cuba diluahkan oleh anak-anak kita, maka di situ akan wujud konflik dalam diri anak-anak. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, nak malah memastikan bahawa anak-anak kita ni tidak ada konflik dalam wujud dalam diri mereka, maka kita kena jadi pendengar yang baik. Baik. Seterusnya tuan-tuan, mendengar ni adalah untuk kita, pentingnya mendengar ni adalah untuk kita mendapatkan maklumat yang tepat. Kadang-kadang kita ni maklumat yang kita terima tu kadang-kadang samar-samar, ataupun mungkin maklumat yang kita terima tu mungkin tidak sahih, ataupun ia hanya kabar angin, atau ia banyak kepada persepsi dan sebagainya. Jadi mendengar ni perlu untuk kita, penting pada kita untuk kita mendapatkan maklumat yang tepat. Jadi sebenarnya banyak tuan-tuan dan puan-puan kepentingan mendengar ni. Baik, jadi bila kata-kata penting
seterusnya perlulah kita mempraktikkan atau mempertingkatkan kemahiran mendengar kita. Sebab pentingnya mendengar ni. Jadi macam mana cara kita nak mempertingkatkan kemahiran mendengar kita dalam kehidupan kita seharian. Baik, yang pertamanya dalam kita nak meningkatkan kemahiran mendengar ni ialah pertama ialah kita kena bentuk minat kita dulu. Minat untuk mendengar tu. Okey? Kita kena tengok mendengar ni penting bagi aku untuk mendengar benda ni sebab apa? Sebab ia mungkin berguna bagi aku mungkin bukan pada hari tapi mungkin pada hari esok. Kita kena letak minat tu yang pertama. Baik, yang kedua tuan-tuan, dalam kita nak meningkatkan kemahiran mendengar kita ni ialah kita kena ada usaha untuk mendengar. Jadi kita kena aktifkan diri kita untuk kita mendengar dan kita kena ada tenaga. Orang yang lemah, kalau kita macam kita rasa lemah sangat, maka kita tak akan boleh untuk mendengar. Okay? Kena ada usaha untuk mendengar. Yang seterusnya tuan-tuan, untuk kita meningkatkan kemahiran mendengar kita ni ialah kita kena fokus kepada idea. Apa yang sebenarnya idea-idea yang cuba disampaikan oleh pembicara ataupun oleh orang yang bercakap dengan kita itu. Kita cuba tengok apa idea-idea dia. Dan kita cuba asingkan antara idea, fakta, apa di abstrak dia dan juga apa adakah ia fakta ataupun persepsi. Itu yang seterusnya. Yang seterusnya ialah tuan-tuan, untuk kita meningkatkan kemahiran mendengar ni ialah perlu kita buat catatan. Setiap apa yang disampaikan tu kita buat catatan. Buat catatan supaya kita boleh saring dan kita dapat menyemak kembali maklumat-maklumat yang disampaikan tadi. Baik, seterusnya tuan-tuan, untuk kita menjadi seorang pendengar yang baik ni, kita kena berfikiran terbuka tuan-tuan. Kita kena berfikiran terbuka. Jangan mudah melabel, jangan mudah kita meletakkan tidak bersetuju dengan apa yang cuba disampaikan. Jadi kita kena terima dulu. Kena ada sifat lapang dada. Di situ adalah untuk menjadi seorang meningkatkan kemahiran mendengar. Baik. Kemudian seterusnya dalam untuk kita meningkatkan kemahiran mendengar kita ni ialah kita kena tingkatkan daya pemikiran. Jadi kita kena letakkan tumpuan yang penuh, kemudian kita buat ringkasan dalam minda kita apa yang disampaikan dan kita buat penilaian semula. Kita akan menilai apa yang cuba disampaikan itu. Dan seterusnya tuan-tuan, untuk kita meningkatkan kemahiran mendengar kita ni ialah selalunya kita kena berlatih. Kena berlatih tuan-tuan. Berlatih untuk mendengar. Kita kena praktikkan mendengar itu. Okey? Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, untuk kita menjadi pendengar yang baik ni, untuk kita meningkatkan kemahiran mendengar kita ni ialah kita kena buat analisa mesej di sebalik mesej yang cuba disampaikan itu secara lisan ataupun bukan lisan. Kadang-kadang kita mendengar ni maklumat kita sampaikan secara lisan, tetapi cuba kita analisis apa sebenarnya mesej yang cuba disampaikan kepada kita yang bukan lisannya, yang di sebalik itu. Jadi daripada analisis itu maka kita akan membina satu keinginan kita untuk kita mengetahuinya, mengetahui maklumat yang disampaikan kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu sajalah perkongsian saya dengan tuan-tuan pada kali ini. Saya harap kita dapat mempraktikkan kemahiran mendengar supaya kita akan menjadi seorang pendengar yang baik dan kita akan digemari dan disukai oleh orang-orang yang lain bila mereka berbicara dengan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.